Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat-sahabat Mifo. Salam hari Minggu. Selamat beristirahat hari ini. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu taala dengan nafas yang Allah beri hari ini. Masih lagi kita bernafas, betul. Ini kita masih lagi menyedut nafas daripada Allah Subhanahu taala. Masih kita Allah pinjamkan lagi nyawa kepada kita hari ini. So, marilah kita sama-sama mohon keampunan daripada Allah Subhanahu taala. Mudah-mudahan kita dapat keampunan Allah Subhanahu taala, mudah-mudahan kita dapat redha Allah Subhanahu taala. Hidup ini kena ingat, hidup ini adalah satu jabatan menuju ke alam akhirat. Jambatan ke akhirat ini kita nak capai redha Allah Subhanahu taala. Dalam perjalanan kita nak capai redha Allah Subhanahu taala, sebab apa? Bila kita capai redha Allah taala, berarti kita dapat kasih sayang Allah Subhanahu taala, berarti kita akan dapat syurga Allah Subhanahu taala, ya. Ini hidup di mana di dalam akhirat tu ada dua pilihan saja, sama ada duduk dalam neraka ataupun nauzubillah, ya, sama ada dalam neraka ataupun kita dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu taala. Waalaikumsalam Sakinah Syina Nur Azia. Okey, apa khabar semua? Selamat bercuti, selamat beristirahat hari ini, ya. Hari ini hari Minggu, orang berehat. Tapi rehat ni, orang kata rehat macam mana? Mungkin kurangkan sikit dalam bekerja, tapi minda kita kena terus. Maksudnya kita terus asah minda kita dengan ilmu pengetahuan. So kita tak boleh berhenti dalam menuntut ilmu, sebab kalau kita berhenti dalam menuntut ilmu, maksudnya kita dah padam satu pelita dalam diri kita. Sebab ilmu itu adalah cahaya yang menyuluh kehidupan kita ni. Kita nak hidup ni, kita perlu, kalau kita seperti kita makan lah, kita makan, kita perlu makan pagi ada, makan tengah hari ada, kan, lebih-lebih makan lagi. Mendengar, alhamdulillah. Jadi kalau kita makan, itu keperluan harian kita yang perlu kita buat. So tapi masalah ni hari ni ialah hati nurani kita yang perlu makanan. Makanan tu adalah ilmu. Maksudnya kita rawat, maksudnya kita nak supaya hati nurani kita ini dapat makanan. Bila dapat ilmu ni, dan ilmu dan cahaya daripada Allah SWT ni, kita mudah-mudahan kita tak duduk dalam kegelapan. Kita nampak apa yang kita nak buat. Kita tahu hala tuju kita sentiasa nampak, kita kena sentiasa fokus, kita tak hilang fokus. Kita ni memang dalam kehidupan kita memang akan ada macam apa yang nak cakap, syaitan akan menggelapkan kita. Syaitan akan datang menghujah kepada kiri kanan kita ni, supaya kita tenggelam punca. Kita hilang ke arah tuju kita. Maklumlah, kadang-kadang kita memang dalam hidup ini Allah memang sentiasa selalunya adakan ujian untuk kita. Jadi bila dalam ujian-ujian ni kita ni, bila kita tak ada kekuatan, kita akan rasa mengelabur, rasa macam hidup semakin sempit, rasa macam tak ada apa-apalah, rasa macam sangat dunia ni sangat sempit, rasa macam lemas semua. Tapi dengan adanya Allah bagi cahaya ilmu pengetahuan, so ilmu itulah akan menyuluh cahaya Allah ni, kita nampak sesuatu segala yang Allah beri itu adalah penuh dengan berhikmah. Jadi berbalik kepada kita hari ini, sebelum tu Mifo tanyalah, ada yang tak sihat hari ni? InsyaAllah, mudah-mudahan cepat sembuh, Allah beri kesembuhan. Sebab kita berhidup ini perlu sihat, dan perlu seperti yang Mifo selalu kata, kita hidup ini perlu bersemangat. Semangat kan, kita kena ada semangat dalam diri. Kita kena ada, bila kita nak fokus salah satu perkara, kita kena semangat. Kalau kita hidup ni tak ada semangat, so kita akan rasa tenggelam punca. Kita akan rasa lemah gitu. Itu semangat ni. Jadi hidup ini kita kena bersemangat. Kita kena selalu walaupun apa halangan di tangan, kita bila kita dalam keadaan semangat, kita akan terus menuju kepada hal tuju kita. InsyaAllah kita akan terus fokus. Jadi fokus kita yang utama ialah tak lain bukan ialah cita-cita besar kita. Kita apa yang cita-cita besar kita dalam hidup ni? Amir seni, nak sejuta, apa cita-cita kita yang impian kita dalam kehidupan ni? Sebenarnya impian yang paling besar ialah impian mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita nak apa?
kita nak syurga. Syurga Allah SWT. Jadi kita tahulah hari ni kehidupan kita tak tahu berapa lama yang Allah pinjamkan masa untuk kita dalam mencari redha dia. Hidup ni kita kena hidup ni, bila hidup kita ni kita berusaha untuk capai keredaan Allah SWT, di mana itu adalah rahsia Allah SWT, dan kita kena buat sesuatu, cari sampai kita sampai berkesudahan kita lah. Mudah-mudahan bila Allah tak tengok hasil dia, tapi Allah tengok usaha manusia itu, berusaha tak untuk cari dia, berusaha tak untuk cari kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-samalah untuk kita cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Okey, tak lalu antaranya ialah kita jangan tinggal Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran itu sebagai teman hidup kita siang dan malam, insya-Allah. Kita siang dan malam kita jadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita, dan Al-Quran ini ada diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah satu mukjizat yang Allah pelihara dari 1300 tahun dahulu sampailah sekarang, dan Allah janji sampai hari kiamat Allah akan pelihara Al-Quran ini. Ialah untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali-kali kita jangan tinggalkan Al-Quran. Jadi bila kita tinggal Al-Quran, maksudnya kita dah hilang satu perkara yang besar, di mana syaitan ni akan cari ruang dan peluang bila manusia ni tak berpegang kepada Al-Quran, tak terpegang pada Al-Quran, so dia mudah menyesatkan kita. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita tak nak, maksudnya hidup kita mudah tergelincir, sebab dalam kehidupan kita ni kita akan menempuh banyak onak dan duri, banyak perjalanan yang sukar. Jadi Al-Quran Allah turunkan dia sebagai penawar kepada, salah satunya adalah penawar kepada umat mukmin. Jadi kenapa Umi Ghaffur kata Al-Quran itu adalah sahabat sejati? Sahabat ni macam kita ada sahabat kan. Jadi sahabat sebab dia akan adalah peneman kita di dalam kubur. Contoh apa yang Nabi kata, Nabi sarankan kita supaya bacalah surah Al-Mulk. Sebelum tidur kita bacalah surah Al-Mulk, sebab surah Al-Mulk ni dia adalah cahaya dalam kubur kita. Cahaya dalam kubur kita, dan dia adalah peneman. Sampai bila kita duduk dalam kubur tu, kita duduk dalam kubur yang kita berserongan, tak ada siapa yang sanggup nak masuk dalam kubur bersama kita, betul? Kalau kita sayang isteri, tak ada ni isteri yang sanggup nak duduk dalam kubur. Tak apalah bang, saya sayang nak duduk, tak ada, dia terhantar kat kubur je. Kalau sayang suami, ni tak adanya suami nak tunggu, nak duduk dalam kubur, nak teman kita, tak ada dah. Jadi masa kita duduk dalam keseorangan ni lah, nanti Allah akan datangi teman dalam kubur kita. Itu pun kalau kita cari, itu pun kalau kita ambil. Jadi apa yang ni sampai kita tak tahu, malaikat yang malaikat Munkar Nakir yang sangat garang tu, yang diperintah untuk soal jawab kepada kita di alam kubur nanti. Dia akan soal kita dari jauh je. Lepas tu kita tanya, kita tengok ada macam orang di keliling kita ni, di tepi kiri kanan kita itu, siapa kamu? Akulah Al-Quran yang kamu dah baca. Jadi Fatina ni anak ya, ibu Fatina. Jadi kita jadikan Al-Quran ni sebagai penawar. Bazi Aziz, insya-Allah. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Kita jadikan Al-Quran ni sebagai satu peneman kita, dan kita kata surah Al-Mulk ni macam mana bila kita tanya, siapa kamu? Bila kita tanya, bila yang masih ada dalam kubur tu, kita siapa kamu? Sampai malaikat pun duduk jauh, tak berani nak tanya dekat-dekat dengan kita. Selamat tak kita? Selamatlah, insya-Allah. Jadi itu yang kita nak. Jadi kita kena percaya tu. Itu ialah satu masuk dalam perkara beriman. Bila beriman kepada Rasulullah SAW, bila Nabi kata kita kena beriman. Bila kita beriman, kita percaya bahawa surah Al-Mulk ni adalah satu surah yang Allah hantar, dan dia adalah satu peneman dalam kubur kita. Kita kena percayalah dia sebagai sahabat kita di akhirat. Jadi kita kena beramal. Panjang tak surah Al-Mulk?
pendek saja kan, 30 ayat dan mampu dimiliki. Bazir Aziz dah hafal ke? Fatina dah hafal ke? Semua? Tu anak saya Fatina. Okey. So Umi panggil Ibu Fatina lah kan. Ibu Fatina. So dah hafal dah surah Al-Mulk? Bazir Aziz dah hafal tak? Semua kita serulah semua mari kita hafal surah Al-Mulk tu. Bukanlah satu perkara yang sangat mudah, sangat macam kalau kita tak buat kita sangat rugi. Sebab apa kita kena hafal surah Al-Mulk? Sudahlah satu Allah bagi dia ringkas saja 30 ayat. Lepas tu kita boleh baca di waktu ketika bila. Supaya kita nak dia jadi teman kita. Kadang kita ada hari yang letih kita memang rasa macam tak boleh lah dah nak buka Al-Quran ni kan. So bila kita dah hafal surah Al-Mulk tu, sebelum kita duduk di pembaringan tu, so kita bacalah surah Al-Mulk ni. Mudah-mudahan kita nak dia jadi kawan kita. Sebab dalam alam kubur ni salah satu alam yang sangat derita, gelap gelita, penuh ular, kalau jengking lah apa semua. Dan dia kubur ni kalau kita kalau tak ada amalan, kita akan duduk dalam kegelapan. Kan? Alhamdulillah, baca selalu insya-Allah. Nanti lama-lama akan lepas kita kalau nak hafal ni dia kena azam. Selalunya kita hafal ni waktu yang sesuai lah waktu pagi. Waktu pagi tu selepas solat subuh tu cuba hafal sehari 3 ayat hafal. Lama-lama akan jadi 10 hari 30 ayat, betul? Insya-Allah sehari 3 ayat hafal, 10 hari 3. Mudah tak? Mudah sebenarnya. Kita kena ambil jadi mudah. Ya Fatin. Jadi kita jadikan dia sebagai kawan kita Al-Quran ni. Dan kata sekali-kali kita jangan tinggal Al-Quran itu. Apa yang sebab walau susah macam mana, rasa macam mana pun susah, kita kena teruskan dalam jadikan Al-Quran ini sebagai sahabat kita, sahabat karib kita yang tak boleh kita tinggal siang dan malam. Beramal dah dengannya. Cuma kita kena ada ilmu sikit. Kita kena ada ilmu lah. Maksudnya kalau kita tak tahu sebenarnya banyak rahsia-rahsia yang dalam Al-Quran ni, tak semestinya kita baca satu hari satu juzuk. Kalau semua kadang-kadang tak semua orang ada masalah yang sama kan. Tapi sekurang-kurangnya macam mana kita bacalah surah Al-Ikhlas ni. Siapa yang baca surah Al-Ikhlas ni 10 kali, 10 kali dalam satu hari tu, Allah akan bina istana indah untuk dia. Allah akan bina istana dia, insya-Allah Allah akan bina. Itu janji Allah. Jadi ini adalah hadis Nabi, daripada hadis Nabi, memang hadis sahih ni. Bila kita baca surah Al-Ikhlas ni 10 kali, Allah akan bina istana. Hari ni dekat dunia, okey, contohlah Umi Fu kata melabur dah sebanyak sebanyak RM200. Umi Fu akan bina awak sebuah banglo indah. Boleh lah ni melabur RM200 itu mudah je. Boleh nak dapat satu banglo kan. Berebut semua nak buat. Betul tak Bazir? Semua berebut nak buat ni, nak dapat banglo ni. Tapi hari ni Allah dah janji dengan kita, baca 10 saja, 10 ke 11 ke, lebih lagi bagus. Sekurang-kurangnya 10 lah, 10 kali baca surah Al-Ikhlas. Lama mana baca 10 kali surah Al-Ikhlas tu. Allah dah nak bina, betapa maha baiknya Allah. Nak bina syurga, nak bina mahligai syurga untuk kita di akhirat kelak. Sebab dengan baca 10 kali je. Dan Nabi kata siapa yang baca surah Al-Ikhlas ni wajib syurga. Kan? So beramallah dengannya. Kalau kita tak beramal dengan dia, kita tak beramal, kita sangat rugi sangat. Jadi surah Al-Ikhlas, dan bila kita baca selepas subuh juga, bila kita baca 10 kali, maka kita tidak dijamin tidak akan tergelincir dari tipu daya syaitan. Syaitan ni jahat. Syaitan ni memang
satu makhluk yang memang berjanji dengan Allah Subhanahu Taala nak rosakkan kita. Itu sebab kadang-kadang kita tengok orang kat luar tu kan, kita tengoklah kadang-kadang diri kita pun kadang bukan pasal apa, yang macam mana dia kata, ish, takkanlah tak terfikir nak buat macam tu. Kan kita pula kita takkan tak boleh terfikir sedangkan dia tahu benda tu ni berdosa. Sebenarnya ia telah tergelincir oleh syaitan. Syaitan ni, kita ni kan, nak perjuangkan Islam, nak mujahadah, dan kita kena bermujahadah. Maksudnya kita kena bersungguh-sungguh melakukan amalan ni. Begitu syaitan lagi bersungguh-sungguh, siang dan malam dia bekerja, diarahkan tentera-tentera dia untuk rosakkan anak Adam ni, rosakkan kita semua ni lah. Semua anak-anak cucu kita, na'udzubillah, jadi hari ni kita kena tahu, alert. Sani kalau biasa saja orang tu macam tak adalah amalan dia, tak ada apa, so dia akan hantar yang prebet je. Prebet tahu prebet? Prebet yang perangkat yang bawah sekali tu. Askar yang bawah sekali, dia kata ini bagi prebet je pun okey ni. Tapi kalau dia tengok macam Kalsum Mubakar ni memang ahli usrah ni, mengaji ni memang tinggi ilmu dia insya-Allah. So dia bukan calang-calang, dia akan hantar tu general pula. Kan? So kita kena tahu benda perkara-perkara macam tu. Sebab itu, tapi tak apa, bila kita mengaji, kita beramal, insya-Allah itulah ketahanan dalam diri kita. Dan apa Nabi kata, bila kita baca surah Al-Ikhlas ni 10 kali, insya-Allah kita dijamin lepas subuh kita baca selepas subuh 10 kali. 10 kali itu minimum. Maksimum dia bacalah selama semampu kita. Bacalah 100 kali satu hari lah, pegang tasbih tu 100 kali, tak lama pun kan. Jadi insya-Allah Allah akan dia akan terhindar daripada tergelincir daripada tipu dari syaitan. Bila syaitan nak bisik-bisik kat Kasum, kat bisik-bisik Nur Aini apa semua kan, dia tak alert. Sebab apa? Dia dah baca qul Allah tadi, dan Allah jadikan tu sebagai benteng dia. InsyaAllah. Jadi yakinlah baca surah Al-Ikhlas ni, amalkan. Jangan, maksudnya kalau kalau tak sempat macam mana baca Al-Quran, so amalkan dalam surah Al-Ikhlas ni. 3 kali kita baca surah Al-Ikhlas ni, so dia ada dah dia punya fadilat dia 1/3 daripada Al-Quran. Dan juga untuk ubat diri sendiri. Macam mana ni kita nak sihat? Nak setelan ubat je kan? So bacalah surah Al-Ikhlas, hadiah untuk diri sendiri 3 kali. So dia jadi sebagai ubat untuk kita, penahan. Sekarang ni zaman penyakit banyak, kita kena ada antibody. Antibody ni maksudnya dia menahan, dapat menahan daripada penyakit-penyakit yang untuk datang. Jadi benteng. Kalau orang berperang pakai baju baju besi, betul? Baju besi tu sebagai benteng. Jadi bacalah surah Al-Ikhlas ni 3 kali untuk diri sendiri, supaya niat pada mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari segala penyakit insya-Allah. Jadi satu dari sembang pasal surah Al-Ikhlas ni adalah cerita-cerita yang Umi Fu dah lalui. So di mana Umi Fu didatangi oleh beberapa orang lah. So yang nak minta nasihat dan minta supaya yalah, bila sahabat datang tu nak minta nasihat, so kita kena letlah tengok apa yang masalah dia. So masalah dia ialah dia antaranya ialah dia tak mak mentua tak suka dia lah. Mak mentua tak suka dia, so tak nak cakap dengan dia. Macam mana nak buat? Takkan nak lawan kan? Jadi apa yang Umi pun nasihatkan, senang aja. Senang aja sebab kita ada Al-Quran dan kita beramal dengannya insya-Allah. Waalaikumsalam Zawiyah. Rasulullah Rahman. Okey. Yang mana Umi tak dapat tegur tu, maaf lah, kadang skrin dia jalan laju, kadang Umi tak perasan. Kita sembang-sembang ni kadang-kadang fokus, dan kita tak perasan insya-Allah. Terima kasih yang sudi bersama live sama Ufo. Mudah-mudahan yang Umi Fu sampai ni untuk diri Ufo sendiri dan kita sahabat-sahabat kita sama-samalah, kita yang mana terdetik dekat hati tu beramal lah insya-Allah. Sebab kita sangat rugi kalau kita tak beramal dengan surah Al-Ikhlas ni. Dan surah Al-Ikhlas ni sangat mudah kita sebut dan
Sambil-sambil berjalan pun kita boleh. Sambil-sambil nak masak nasi pun boleh baca surah Ikhlas ni. InsyaAllah sangat mudah. Dan tadi berbalik pada cerita tadi, mak mentua tak suka. Jadi apa nak buat ni? Apa nak buat ni before? Mak mentua ni tak suka nak buat macam ni tak kena, buat macam ni tak kena, buat macam ni tak kena. Sebab tak kenalah mak ni, kan? Jadi bila walaupun mak dia adalah mak mentua kita, tapi bila dah jadi mak, dia adalah hukum dia di sisi Allah ialah dia adalah tetap ibu kita. Jadi apa yang kita nak buat ialah kau bacalah surah Al-Ikhlas, hadiahkan kepada mak mentua tu setiap hari. Kalau boleh pusing round satu tasbih yang besar, yang panjang tu 100 kali, insya-Allah kau hadiahkan dia. Tak, dia pun kata dengan izin Allah SWT terbukalah pintu hati dia nak baca. Dia pun balik baca, dia balik bamal. Lepas tu dia kata, alhamdulillah. Alhamdulillah memang mak dah senang dengan dia, dah okey. Macam itulah. Hari ni kalau kita nak suruh orang appreciate kita nak selalu sangat kita nak macam orang kasih kat kita, sayang kat kita. Kan hidup ni kan dia nak kasih sayang. Kan? Tapi kita apa yang kita perlu buat dulu? Kita dapat kasih sayang Allah dulu. Allah dulu. Maksudnya kita nak cari, kita bila kita beramal dengan Al-Quran ni, kita dapat dah kasih sayang Allah SWT. InsyaAllah. Sebab itu adalah kalamullah, perkataan Allah yang kita beramal dengannya, dan kita insyaAllah kita capai redha Allah. Kita beramal. Bila kita dapat kasih sayang Allah, Allah akan hantar banyak kasih sayang kepada kita, insyaAllah. So jangan risau pada kasih sayang manusia itu hanya sedikit saja. Tapi yang penting kita rebut kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang kita cari. Sebab kalau kita hidup ini bila sampai akhiran kalau kita tak dapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, mana mungkin kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, dengan rahmat dia, kita dapat redha dia, kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala ini, insya-Allah Tuhan akan tempatkan kita ke dalam syurga. Sebab ni dalam syurga dan di akhirat nanti dua pilihan je. Sama kita duduk dalam api neraka, na'udzubillah, sama kita ataupun Allah masukkan kita dalam syurga. Jadi kita nak dapat redha Allah SWT, buat sesuatu perkara, ikhlaskan hati kita. Mudah-mudahan kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Allah redha kita, Allah sayang kita. Allah panggil malaikat Jibril untuk menyayangi kita, dan malaikat Jibril akan panggil penduduk langit pun menyayangi kita. So bila kita dapat redha Allah, dapat tak kasih sayang makhluk, maksudnya manusia di sekeliling kita yang kita sayang tu. Jadi hari ini jangan kita rebut kasih sayang manusia. Kita damba kasih sayang manusia, sedangkan kita tak damba kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak rebut kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang kita patut cari, yang kita patut impikan, yang patut kita pertahankan, yang patut bangun tidur tu nak macam kita, ini Allah, aku nak apa yang nak buat, aku nak buat baik apa yang ini, ya Allah, jadikan aku orang yang baik ini, ya Allah, supaya Engkau sayang ke aku, ya Allah. Jadi antaranya ialah bacalah Al-Quran. Al-Quran ni adalah satu benda yang Allah redha. Allah suruh kita baca walaupun satu ayat. Hari-hari baca satu ayat, 3 ayat ke, bermula hari. Tapi hari ni bacalah surah Al-Ikhlas tu, amalkanlah dengannya, insya-Allah. So surah Al-Ikhlas ni sangat besar pahalanya. So kalau kita baca untuk orang yang di alam orang yang dalam pusara tu, dalam kubur tu, kita baca, kita hadiahkan kepada dia. Sebanyak-banyak orang dalam kubur tu, Allah bagi pahala pula untuk kita. Bagus tak bagus? Baguslah. Kan? Itu Mufa kata hari ni bila kita kata kita nak dapat saham bagi 100 200, kita dapat dapat satu banglo mewah. Semua orang berebut. Menabur RM200 boleh dapat banglo mewah. Bestnya. Kan? Semua rasa macam best. Tapi hari ni yang perlu kita lagi excited, perlu kita lagi seronok nak dapatkannya ni, patut tak sabar mendapatkannya ialah bila kita membaca surah surah Al-Ikhlas tu sebanyak 10 kali, 10 kali minimum kita baca. Allah dah nak bina, kita baca dengan betul ya. Tu sebab aku belajar baca dengan tertib, baca dengan betul. Sebab antara yang paling mudah untuk baca surah Al-Ikhlas lah. Tak susah pun, dan Allah akan bina syurga, mahligai syurga untuk kita.
Jadi rugi kalau kita tak tahu hari ni ilmu kan. Sangat ilmu yang sangat bernilai untuk kita amalkan. Jadi sebenarnya kadang-kadang bukan kita tak nak buat, tapi kita tak tahu, kita lepas pandang. Kita baca surah jadi jadikan surah Al-Quran ni adalah satu senjata untuk kita. Jadi kita jadikan benda ni adalah sedekah pahala jariah kita kepada pada orang yang hidup, orang yang dah pergi. Orang yang dah pergi ni tunggu je. Manalah surah manalah nikmat pahala yang kita hantar. Kalau mak ayah dah pergi, tunggulah mak ayah ni sehari berapa kali lah kita nak hantar baca dekat dia. Jadi sangat mudah baca surah Ikhlas ni. So baca dan hadiahlah kepada mereka yang telah pergi ataupun mereka yang hidup. Jadi hari ni kita nak dapat kasih sayang suami. Jangan jadi macam yang zaman jahil tu kan. Nak dapat kasih sayang suami, cari ilmu penunduk pula. Tu salah. Bukan tak boleh kita nak dapat kita nak macam suami sayangkan kita, dapat pahala kan. Tapi janganlah guna ilmu yang merepek tu. Tu salah sebenarnya. Tapi kita hari ni kita nak dapat kasih sayang manusia, yang penting sekali rebutlah kasih sayang Allah SWT. Bila Allah kasihkan kita, Allah akan hantar banyak kasih sayang. Percayalah, buatlah, lakulah amalan ini, insya-Allah kita akan rasa. Lepas solat, amalkan lepas solat tu ada je masa free, bacalah surah Al-Ikhlas ni, hadiah kepada semua muslimin muslimat. Insya-Allah kita pergi kat mana pun ada je orang yang sayang kita, orang kasih kita, sebab Allah yang kasih. Bila Allah kasih kepada kita, dan maka makhluk-makhluk seluruh penduduk langit dan bumi akan mengasihi kita, insya-Allah. Amalkan surah Al-Ikhlas ni, dia sangat nilai, walaupun benda tu sikit, nampak macam tak ada benda je kan baca surah Al-Ikhlas. Ya Syekh Razali, apa khabar? InsyaAllah. So amalkan surah Ikhlas ni, kita hadiahkan kepada diri kita juga, hadiah kepada semua muslimin muslimat surah Ikhlas ni. Dan bila kita baca surah Ikhlas ni 10 kali selepas solat subuh, Allah akan binakan istana untuk kita, insya-Allah. So macam mana bagaimana kita nak istiqamah dalam melakukan dalam kita nak jadikan Al-Quran ini adalah sahabat sejati kita. Kan? Kadang orang ni, ya Allah, started ni hari ni dengar Umifo baca, Umifo kata ni semangat, Umifo antara semangat sikit kan. Umifo memang jenis orangnya yang ada, memang Allah bagilah macam semangat, kena ada semangat. So aku dengar Umifo kata ni hari ni, esok baca sampai satu juzuk habis. Lepas tu rasa penat, tengok 3 bulan tak buka Al-Quran sebab dah baca sejuzuk kan. Jangan macam tu. Satu amalan yang paling Allah suka ialah amalan istiqamah. Baca sikit tapi berterusan, baca berterusan supaya kita amal tu dia jadi satu kesebatian dalam diri kita. Jangan baca sekali tapi dah lama pula baru baca pula. Tak nak macam tu. Dari Al-Quran ni kita kena istiqamah membacanya, insya-Allah. Bila kita dah kesebatian tu, kalau sehari kita tak baca, kita akan rasa resah, gelisah, rasa macam tak tentu. Jadi kalau orang perempuan, Masita Itah, perempuan yang Rosni, Azlina, perempuan yang ABC tu yang tak boleh baca tu, tapi kalau surah-surah amalan tu, insya-Allah niat zikir boleh baca. Yang surah pendek-pendek tu, macam kita niat ada doa zikir, kita boleh baca, insya-Allah. Jangan yang panjang-panjang tu tak boleh. So supaya kita tak leka, kita tak nak leka daripada ada Al-Quran, maksudnya kita tak nak jauh daripada Al-Quran, insya-Allah. Jadi apa yang kita buat, selalu diri kita ni kita buat sikit-sikit hari-hari, sebab selalu diri kita ni biasakan amalan berwuduk.
kita biasakan amalan kita berwuduk. Bila kita biasakan amalan berwuduk dengan kita, susah tak nak ambil wuduk? Senang kan? Yang wuduk ni mudah sangat. Kita jadikan diri kita ni sepanjang hari berwuduk. Boleh? Sebab ini adalah satu amalan yang mudah dilakukan tapi payah orang nak buat. Orang biar kita, bila kita berwuduk, maksudnya kita dalam keadaan yang suci. Bila sama tak kalau dalam keadaan suci, kita baca surah Ikhlas dengan keadaan kita yang berhadas kecil. Sama ke tak sama? Tak sama. Kalau kita berwuduk, kita baca surah Ikhlas, walau kita duduk macam ni, kita baca, tapi kita dapat pahala yang lebih insya-Allah. Tapi kalau kita duduk baca Qul Allah, kalau kita tak baca Quran, kita tak pegang Al-Quran, kita baca surah Ikhlas ni, tapi kita tak berwuduk, pahalanya kurang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semua. Cik Maya, saya ni masih merangkap belajar Al-Quran. Ada ustaz datang rumah ajar dan saya dan suami alhamdulillah bagi anak lancar 7 juzuk dan anak tahu mak kurang mahir, tapi kita tunjuk usaha untuk belajar. So jangan putus asa, jangan rasa macam lemah, dah rasa macam kita ni kan orang lain semua tengok laju-laju je baca Quran. Tapi sebenarnya hari ni bila syukur pada Allah Subhanahu taala sebelum kita masuk ke dalam liang lahat, so Allah dah gerak hati kita untuk mendekati Al-Quran. Sebab nanti kita menyesal dekat sana. Jadi hari ni orang yang baru duduk terangkat-rangkat baca Al-Quran, sebenarnya pahala dia daripada orang yang dah lancar tu, pahala dia berganda lagi. Allah bagi lagi pahala berganda. Kenapa? Pahala sebab berusaha untuk keluar daripada yang dalam keadaan yang jahil, yang tak boleh baca tu. Bila Allah dah gerak, sebab hidayah bukan semua orang dapat. Bukan semua orang dapat yang waktu yang sama. Kadang orang dapat lambat, tapi bersyukur. Yang penting pengakhiran dia yang baik. Kita nak pengakhiran kita yang baik. Pegang Al-Quran. Bila kita dapat hidayah ni, bila Allah dah buka pintu hati kita nak baca Al-Quran, kita pegang kemas-kemas. Waalaikumsalam. Jadi kita pegang kemas-kemas, kita baca bersungguh-sungguh. Jangan sekali putus asa. Kita ingat hari ni di belakang parang pun kalau diasah, lama-lama tajam tak Pak Aziz? Tajam kan? Apatah lagi diri kita ni. Kita asuh hari-hari, kita belajar, hari-hari kita baca, hari-hari insya-Allah. So lama kelamaan dia akan jadi kawan kita. Sebab apa? Sebab apa kata hari ni Quran, kalau kita tinggal dia satu hari, dia tinggal kita berapa? Sebulan. Kalau kita tinggal sebulan, dia tinggal kita berapa lama? Dia tinggal kita tinggal sehari, kita tinggal sebulan, dia tinggal kita setahun. Bila kita tinggal dia setahun, dia tinggal kita bertahun-tahun. Lama kelamaan tu yang kita tak boleh baca tu. Kalau kata kita ambil buku biasa-biasa ni kita baca, walaupun berpuluh tahun dulu kita tak baca, tapi kita masih boleh baca. Betul? Tapi Al-Quran jangan buat main. Kalau kita tak baca, kata kita tinggal dia, so dia mengajuk dan dia tak nak. Tapi lama kelamaan bila kita orang mengajuk, kalau orang mengajuk macam mana? Kita pujuk-pujuk kan, kita cakap-cakap, kita baca, kita belai-belai dia, lama-lama dia okey tak? Okey lah kan. Jadi macam itulah Al-Quran ni. Sebab tu Al-Quran ni dia sahabat sejati kita, sahabat yang orang kata kita nak bawa sampai akhirat, sahabat yang sahabat yang abadi, yang selama-lamanya, yang kita nak bawa sampai akhirat, supaya dia antara yang menjadi saksi kepada kita, dia antara benda yang boleh memberi syafaat kepada kita di akhirat kelak. So kita nak tak? Jadi nak capai redha Allah tak? Nak capai redha Allah Subhanahu Wa Taala, beramal dengan Al-Quran. Bermulalah dari peringkat mana pun tak apa, yang penting istiqamah, hari-hari buat. Jadi kadang-kadang Umi Fo tengoklah kan, Umi Fo hari terlibatlah dalam mengajar Al-Quran ni, so peringkat dewasa. Umi kata sebab bila dah ni tengok kesian, tengok kawan-kawan sahabat-sahabat yang nak belajar tapi macam tak ada peluang, kadang-kadang malu. Kita ni itulah orang kita ni malu tu biar bertempat lah sayang. Malu tu biarlah, maksudnya kalau kita rasa malu tu janganlah sampai kita malu lagi jumpa Umi Fo kata malu lagi kalau jumpa malaikat nanti
Engkau umur berapa tahun aku bagi Allah bagi hidup. Kan malu lagi kalau sampai macam tu. So jangan malu. Kalau bab nak menuntut ilmu ni jangan malu. Jadi tapi Umi Fu ambil lah inisiatif ni nak ajar orang-orang dewasa supaya yang manalah yang mana ni supaya trust me lah, maksudnya percaya dengan Umi Fu nak ajar. So supaya yang mana boleh Umi Fu bantu untuk mengenal Al-Quran. Tapi dalam perjalanan Umi Fu yang nak mengajar ni kan, so itu tapi yang penting Umi Fu dah buat. So mereka akan menempuh berbagai halangan bila nak apa tu itu maksudnya syaitan. Bila dia orang nak belajar je, so memang ni saya ni nak belajar lah akak. Dulu dia orang berdekat Fu kan. Jadi saya nak belajar, saya nak belajar lah kak. Saya memang sangat nak belajar Al-Quran ni. Saya memang ni kan saya dah lama cari guru Al-Quran ni. Saya memang nak belajar. Kan semangat Umi Fu dengar. Okey. Boleh akak boleh ajar insya-Allah. Semampu akak yang tahu. Biar akak boleh ajar. Umi Fu pun dah start ajar. So tiba-tiba pula masa tu lah kerja panggil. Masa tu lah ujian dia macam-macam ujian akan macam-macam akan datang untuk halangan tu. Yang tu ialah satu perjuangan sebenarnya. Kita nak belajar Al-Quran ni, itu adalah satu perjuangan dalam diri kita. Dia bukan biasa-biasa. Sebab Al-Quran ni adalah mukjizat Allah SWT, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dia bukan biasa-biasa. Dia bukan maksudnya bila kita nak tempuh, jadi bila kita menempuh halangan, rintangan, so bersabarlah menempuh halangan itu. Terus fokus. Kalau kata nak belajar, apa yang mulut dah lafazkan kita nak belajar, belajarlah. Sebab itu adalah peluang yang Allah buka kepada kita. Hari ni kalau kita tak ambil peluang yang Allah beri kepada kita nanti, kita tak tahu berapa hari yang lagi yang Allah akan pincangkan umur kita. Ya Cik Muhaya, bila Allah dah sediakan peluang untuk kita ni, alhamdulillah, syukur. Pegang, kemas-kemas, jangan buat alasan. Alasan ni bila nak mengaji ni macam-macam alasan. Syaitan pun mencucuk, tak payah lah. Kalau dikata orang apa pula tu, dah tua-tua baru nak mengaji. Kan ada lah macam tu. So kita pun dengar lah, malu dah kan. Ya juga malu lah. So jangan dengar, jangan indah dengan bisikan-bisikan tu. Hari ni yang penting kita fokus, kita nak capai redha Allah SWT, kita nak masuk syurga Allah SWT. Kita tak nak duduk dalam api, kita nak dapat redha, kita nak Allah sayang kita. Bila Allah sayang kita, semua akan dapat. Bila Allah sayang kita, semua benda nikmat, maksudnya kita akan dapat. Kalau contoh orang yang kita, bila Allah sayang kita, pastinya Allah akan masuk kita dalam syurga. Bila orang masuk dalam syurga, dia akan dapat semua nikmat. Kau mintalah apa saja, insya-Allah boleh kan, Allah akan beri dengan izin Allah SWT. Jadi kita ni apa lagi kita nak cari kasih sayang manusia? Kita carilah kasih sayang Allah SWT supaya baru kita dapat kasih sayang manusia. Jadi berusahalah bersungguh-sungguh wahai sahabat-sahabat semua, untuk kita sama-sama beramal dengan Al-Quran dan jadikan Al-Quran ini adalah sahabat sejati kita siang dan malam. Dan Umi Fu pesan semua setiap hari jadikan amalan berwuduk sepanjang hari. Nanti kalau ada suami payah pula kan, suami sentuh kan wuduk. Tapi ikutlah kalau yang macam yang mudah tu boleh. So jangan bang, jangan tempuh saya ni, saya ada wuduk ni. Jangan. Itu ada yang lain wajib. Tapi kalau yang biasa, maksudnya tak ada halangan apa, berwuduklah. Berwuduklah insya-Allah. Kalau macam di Mekah nanti, kalau ke suami isteri, kalau tempuh tak, orang lelaki perempuan tempuh tak ada batal kan. Tapi kita ikut Imam Syafi'i ni sebatal. Jadi so tak apa, yang mana tak ada ni berwuduklah sepanjang biasakan berwuduk. Bila tak ada apa-apa hal tu, cepat-cepat rasa diri ni tak berwuduk, cepat-cepat ambil wuduk. Sebab apa? Kita boleh baca Al-Quran di mana-mana saja. Sebab kita hafal Al-Quran ni bukanlah kata semua yang boleh kita hafal. Maksudnya hafallah surah-surah yang penting supaya jadi amalan kita. Surah Al-Ikhlas, ada satu cerita
Tapi ingat-ingat lupalah cerita Tuan Guru Umi. Dia kata tentang orang satu makcik tu. Dia kata makcik ni Wan ni tak tahu nak baca apa. Wan ni nak baca Quran, Wan takut silap. Wan baca surah amal, surah Al-Ikhlas je. Setiap malam sebelum tidur Wan akan baca banyak-banyak. Tapi akhirnya makcik tu dia memang kesudahan yang baik. Jadi alhamdulillah, so itu yang kita dapat redha Allah Subhanahu Taala. Ini ilmu, maksudnya kita nak belajar, nak dapat ilmu ni untuk apa? Untuk kita faham. Untuk faham untuk apa? Untuk kita beramal. Jadi hari ni kita dengar ilmu yang kita dengar ni, semua ilmu dari Allah Subhanahu Taala ni gerak, Allah gerak ilmu ni Umi-Fu sampaikan ni semua dari Allah Subhanahu Taala, dan Allah gerak untuk kita semua dengar supaya kita beramal dengan Al-Quran. Jangan sekali-kali kita tinggal Al-Quran, tidak beramal dah dengan surah Al-Ikhlas ni. Sibuk mana pun kita jadikan dia satu amalan untuk kita jadikan dia sebagai hadiah kita kepada orang-orang yang kita sayang, dan kepada semua muslimin muslimat. Hari ni kalau kita kata Nabi kata Islam itu adalah saudara. Tidak kamu sayang saudara kamu, dia macam 5 jari ni. Satu jari sakit, ibarat 4 jari ni akan rasa sakit. Kita kena menyayangi sesama saudara kita. Apa yang kita perlu buat? Bacalah surah Al-Ikhlas, hadiah kepada semua muslimin. Jadi seluruh dunia ni dapat. Masya Allah, hebatnya kan? Maha baik Allahnya, Allah akan bagi pahala tu. Maksudnya kita baik. Jadi kadang-kadang contohlah satu ketika dulu Umi ke Tanah Suci. Ke Tanah Suci ni kita jumpa orang yang kita tak tahu bahasanya. Kita tak tahu, maksudnya orang-orang Arab kat sana. Kita tak tahu, macam Umi-Fu tak tahu bahasa Arabnya. Allah. Kita tak tahu bahasa mereka kan. Jadi bila kita jumpa mereka ni, kenapa sangat rasa mesra, seronoknya, ya Allah kan. Bercakap, walaupun Umi-Fu bercakap dengan dia orang ni macam ayam dengan itik tu. Ni kan, dia cakap, Umi tak pandai bahasa Arab memang, Masya Allah, sikit-sikit apa tu kata, ya Allah macam, tapi boleh bersembang, sembang. Rasa Umi-Fu kata, kenapa boleh macam tu, sampai rasa macam kita jumpa adik-beradik kita yang dah lama kita tak jumpa tu. Macam tu. Rasa, ya Allah, sampai bagi-bagi ni, dibagi, siap bagi cincin lah, siap bagi, ni bagi kitab lah, ni bagi ni lah. Kenapa sampai macam ni? Umi kata, kenapa sampai macam ni? Sedangkan kita tak kenal pun. Itulah tandanya, antaranya yang hadiah yang kita telah bagi tu Allah terima. Jadi kita bacalah surah Al-Ikhlas setiap hari, kita hadiahkan kepada semua muslimin muslimat. Jadi saudara kita yang walau di mana dia berada, asalkan dia berjanji dia yang bernama Islam, so saudara itu pahala itu akan sampai kepada mereka. Ajaibnya kekuasaan Allah ini, sebab inilah keajaiban dalam ni, dia bukan pada logik akal. Baca keluar Allah, so maksudnya macam mana nak sampai? Dengan kuasa Allah Ta'ala boleh sampai ke seluruh dunia. Kita baca surah Al-Ikhlas ni sampai kepada kita. Niat je, yang penting hati niat untuk semua muslimin muslimat. Itulah bahagianya, insya-Allah. Walau kita berada di mana, pergi di mana, kita jumpa mereka, saudara seagama dengan kita, mereka tu macam saudara kita, bertemu macam saudara yang dah lama tak jumpa. Masya Allah, hebatnya kuasa, hebatnya Maha Suci Allah, hebatnya kuasa Allah Ta'ala, Maha Kasih Allah, Maha Sayang Allah, Maha Baiknya Allah. InsyaAllah itu penting tu hari ni kita dapat ilmu ni, kita amal. Baca surah Ikhlas, jadikan pahala ni, so kita hadiahkan kepada semua muslim-muslimat. Itu contoh kepada yang pertama ialah kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pada para anbiya, pada guru-guru kita. Hari ni, bila kita dapat baca Al-Quran, kita ada guru kan? Kita ada guru yang mengajar kita Al-Quran dari bata. Kadang ada setengah tu belajar dengan mak ayah dia, ada setengah tu belajar dengan guru yang mak ayah kita dah hantar kepada guru. Dan hari ni nak dapat ilmu yang berkat,
hormatilah guru-guru kita. Guru-guru Al-Quran tu sebenarnya itu guru antara yang Allah janji orang yang akan dapat apa yang memang apa dapat satu perkara apa daripada Allah SWT ni di dalam naungan arasy dari Allah SWT ni. Nanti maksudnya apa yang sebab memang satu benda yang sangat tinggi di sisi Allah SWT, guru yang mengajar Al-Quran. Jadi kita semua yang mana ada guru-guru yang sama ada yang masih hidup atau yang pergi, selalu kalau yang masih hidup tu ziarahlah mereka. Selalulah bagi senangkan hati guru kita supaya kita dapat ilmu-ilmu yang berkat. Kalau mereka dah pergi, hadiahkan bacaan Fatihah, bacaan surah Al-Ikhlas kepada mereka, pada guru-guru kita. Mudah-mudahan kalau kita hormati guru hari ini, insya-Allah kita akan dapat ilmu berkat. Ilmu berkat ni macam mana? Ilmu berkat ni kita boleh amal. Selama-lama kita tak lupa apa yang guru ajar, kita boleh amal. Maksudnya kita boleh ingat. Dan dia dahkan salah satunya ialah Allah redha. Jadi kalau hari ini guru ni satu yang sangat mulia di sisi agama, di sisi Allah. Dan kalau kita dapat redha guru kita, kita dapat redha guru, dan Allah akan redha kita. Kalau kita jadi orang yang tak hormat guru, buat tak kisah dengan guru, maka nanti Allah tak kasih dengan kita. Sebab apa? Sebab kita tak hormat pada guru. Sebab guru tu yang sampai, yang ajar kita, bukan mudah nak ajar yang benda yang dah tahu, maksudnya asas, basic asas tu, batasa tu nampak mudah, tapi masa tu kita ni masa kecil-kecil dengan pelatnya kan, nak sebut tu pun rasa macam pelat-pelat je, macam susah kan nak sebut. Tapi guru tu bersabar ajar kita hingga kita boleh, kita pandai. Tambah zaman-zaman dulu kan, zaman-zaman Umi Fu mengajar, belajar dulu. So guru-guru memang tak diberi apa-apa duit pun. Tak beri sebagai sebab dulu kan orang susah kan. So mengaji sebab guru pun memang tak ambil duit. Teman tak ambil duit, dia kata dia tak nak. Dia nak mengajar, tapi sebab semua kita berkhidmat dengan guru aja. Sama dulu. So lagi ya Allah, betapalah besarnya pahala guru tu kan. Tapi zaman sekarang semua duit kan. So kita jangan, kalau kita jadi guru Al-Quran, jangan kita duit itu adalah target utama kita. Kita ingat kita ajar Al-Quran kerana nak bagi orang faham Al-Quran, nak bagi orang bagi sebut Al-Quran, kerana kita nak bagi orang cinta Al-Quran kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan letak duit di depan tu. Kalau orang nak bagi sebagai hadiah tu tak apa, tapi jangan fokus duit tu, sebab kalau kita fokus duit ni nanti kita bimbang. Kita tak dapat yang seperti Allah janjikan tu, kelebihan guru-guru yang mengajar tu. Nanti kita jadi guru duit je, kita tak nak. Jadi kalau kita mengajar Al-Quran, so ajarlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, supaya bila mereka baca dan mereka faham, mereka lakukan, so itu adalah saham-saham yang kita akan bawa pulang di akhirat kelak, insya-Allah. Nampak itu saja yang Mifo boleh sampaikan hari ini mengenai Quran adalah sahabat kita, sahabat sejati kita. Mudah-mudahan kita semua sama-samalah beramal dengan Al-Quran. Menangislah ketika membaca Al-Quran. Kita sunat menangis dan baca Al-Quran ni, sunat menangis. Nangislah ketika baca Al-Quran ni. Carilah sesuatu benda yang Nabi kata menangislah baca Al-Quran ni, supaya bukan saja kita baca, dan kita fahamilah Al-Quran tu. Dan kita fahamlah Al-Quran tu sedang berkata dengan kita. Allah sedang berkata-kata dengan kita. Dan ada satu, kalau kita cuba, kalau kita jadikan Al-Quran ni adalah amalan kita. Ada satu ketika tu kadang-kadang bila kita baca Al-Quran tu, rasa tersentuh dekat hati kita. Itu adalah satu benda yang Allah nak tegur kita, ataupun apa-apa sesuatu yang Allah nak kata-kata dengan kita. Jadi Al-Quran ni adalah hidup. Dia hidup Al-Quran ni. Jangan kita kata Al-Quran ni kita baca biasa aja. Tak. Jadi kita baca, apatah lagi kalau kita baca dengan penuh makna. Kita baca surah Al-Fatihah tu pun penuh dalam makna dia, kan? So kita semakin hari semakin dah kita belajar Al-Quran,
semakin hari bukan kita nak kalau ada perasaan nak mendapik dada ke apa, tak payah, tak, itu kita kena lawan, itu bisikan-bisikan syaitan. Sebenarnya kita baca Al-Quran ni tak lain tak bukan untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah berkata-kata dengan kita, takkan kita buat tak peduli. Kita baca dan kita faham isi makna dia. Jadi kalau ada guru, kita pergi berguru, belajar dengan guru, itu yang adalah yang terbaik supaya kita dipandu, kita tidak sesat jalan. Jadi nak capai redha Allah, nak menuju syurga Allah, itu ada banyak jalan. Itu ada Al-Quran adalah satu yang kita kena pegang sekemas-kemasnya, sekemas-kemasnya, sebaik-baiknya kita peganglah semua Al-Quran ni supaya dia tak lepas daripada kita. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita berkesudahan yang baik. Kesudahan maksudnya kita dapat bersama Al-Quran ni hingga akhir hayat kita, insya-Allah. Sekian dari Mifo, salah dan silap semua dari Mifo sendiri. Yang baik-baik semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak sampaikan ilmu yang baik-baik ini semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ianya bermanfaat kepada sahabat-sahabat semua, kepada Mifo sendiri. InsyaAllah sama-sama kita beramal dengan Al-Quran. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita jumpa lagi insya-Allah. So, terima kasih yang sudi live bersama Mifo. Tak payah. Waalaikumsalam, tak payah, sorry. Ana Daule, Salina, apa khabar Siti? So Pinky Crush. So mudah-mudahan jadi sama-samalah kita bersemangat dalam beramal dengan Al-Quran. InsyaAllah kita share lagi lain kali. So terima kasih live bersama Umi. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.